وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين إمام المتقين سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. صدق الله العلي العظيم. أما بعد. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala pada malam hari yang barakah ini kita dipertemukan oleh Allah di dalam pengajian bulanan kita, pembacaan sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sambung muka surat 24 tu ya. Tu ya. Ada tanda tak? Muka surat 18. Pemerintahan Rom. Muka surat 19 dia tanda. Baik. Muka surat 19, perenggan yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Berkata pengarang rahimahullahu ta'ala, dari segi ekonomi pula tidak ada negara yang memikirkan untuk melakukan pembahagian sumber keperluan manusia dengan cara yang seadil-adilnya. Bahkan di sana wujud golongan-golongan yang tertentu sahaja yang berhak memiliki kekayaan di muka bumi ini menurut kemahuan mereka, walaupun di atas pemerasan dan penindasan. Jadi pada malam ni kita masih lagi membicarakan tentang suasana ataupun keadaan manusia sebelum daripada kedatangan Islam, sebelum daripada kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan yang lalu kita dah tengok bagaimana pemerintahan di Rom, pemerintahan di Parsi dan juga benua-benua yang terdapat di atas muka bumi ini. Maka malam ni kita tengok dari sudut ekonomi, dari sudut keuangan. Pada zaman itu sebelum kedatangan Islam, kita mudah faham adalah dalam sektor ekonomi yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Tidak ada istilah perkongsian kekayaan sesama manusia. Tapi bila mana datangnya Islam, ada sistem perkongsian di antara orang kaya dan juga orang yang tak berapa nak kaya, orang miskin. Iaitulah sistem zakat yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum buruh menjadi mangsa pengabdian sesama manusia. Amalan riba tersebar dengan luas dan menjadi perkara umum yang tidak boleh disanggah. Jadi bila mana datangnya Islam mengharamkan riba, tapi bila mana sebelum kedatangan Islam, riba ini di antara salah satu benda yang paling utama untuk meraih keuntungan. Sebab tu dalam Quran Allah Ta'ala mengatakan alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumul ladzi kama yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas dzalika bi annahum qalu innamal bay'u mithlur riba wa ahallallahu al-bay'a wa harrama ar-riba. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. صدق الله العظيم.
Dalam ayat tu Allah Ta'ala kata, alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumu alladhi kama yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Orang yang atas muka bumi ini duk makan riba. Makan riba, bagaimana keadaan mereka pada hari kiamat? Yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bay'u mithlur riba. Orang hak makan riba pada hari akhirat akan bangun dalam keadaan menjerit-jerit seperti mana badan dia masuk setan. Dunia tengok naik kereta Mercedes elok ya. Tapi hari akhirat tengok lagu macam setan duk dalam badan. Pasal kerana di dunia dahulu dia makan riba. Bukan takat makan riba, Allah Ta'ala kata, mereka mengatakan bahawasanya innamal bay'u mithlur riba, bahawasanya menega yang Allah Ta'ala bagi dengan riba yang Allah Ta'ala haram samalah. Tang mana hak tak sama? Jadi mereka ini adalah golongan yang akan dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tu hari ini ada bank yang dahulunya konvensional, maka telah wujud ke bank, dalam bank yang sama sistem Islamic system. Jadi bila ada pilihan, wajib atas kita orang Islam tukar serta-merta, wajib hukum dia. Siapa yang tak tukar lagi pergi tukar, takut mangkit betul menyerit tak tahu hala. Berapa ramai orang hak bayar menggunakan sistem konvensional bank. Dia bayar sistem konvensional, dia tak mau nak guna sistem Islamik, padahal ada dah tapi tak mau tukar. Dia kata, renyahlah ustaz, saya sibuk, saya projek banyak, tak ada nak pi baca-baca apa semua ni. Tak apalah, pakai konvensional dulu, hang mati besok kena katok orang. Maka sebab tu tukar, selagi mana hidup tu tukar. Takut-takut bangun di padang mahsyar dalam keadaan menjerit-jerit, maka orang tahu dah, loh Pak Haji ni duk tanduk dulu, bagusnya naik kereta besar lah, rupanya makan riba. Na'udzubillah. Baik. Dan katanya lagi di sini, demi kepentingan harta benda mereka boleh dilakukan apa sahaja dengan mendapat perlindungan yang kebal daripada pemerintah. Jadi amalan riba ni pada dahulu kalanya memang diiktiraf oleh pemerintah yang jahat terutamanya. Sebab pemerintah yang jahat dia akan jaga orang hak jahat. Kalau pemerintah yang baik, dia takkan jaga orang yang jahat. Dia akan berhukum dengan seadil-adilnya, berhukum dengan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pada zaman dulu, kalau kawan ni tokey besar, dia terlibat dengan riba ataupun penipuan dalam perniagaan dia, maka dia nak selamatkan meniaga dia, dia nak selamat daripada kena tangkap, dia jumpalah mana-mana datuk, Tan Sri ke, menteri mana-mana ke, you jangan kacau I punya bisnes. Jangan kacau I punya bisnes. Kalau you tak kacau, I akan bagi tiap-tiap bulan 30,000 bank in masuk dalam akaun. You duk sengak ya. Tapi kalau you kacau, you punya orang pengaruh kamu pun akan hilang, undi sokongan pun hilang, silap-silap pihak raya benggalah pergi selamat. Ada zaman dulu dah ada dah pok-pok hak mangkak ni. Ada. Pasal apa? Pasal takut kalau tak jaga orang jahat, dia tak boleh makan. Tak jaga orang hak makan rasuah, dia tak boleh makan. Tak jaga orang hak jenis muhung, dia tak boleh makan. Malaysia jadi tak tuan-tuan? Tuan-tuan jawab ni riak. Ni pasal ada lah malam ni. Ada lah. Tak ada lah pun saya sebut ke? Ada lah pun saya sebut ke? Pasal apa? Sebab bila mana pemimpin lupa akhirat, tak kira hang siapa pun, tak kira hang belah mana pun, hang lupa akhirat, yang haram pun hang telan, yang syubhah pun dia telan. Pasal apa? Duk nampak senang dunia, tak nampak susah akhirat. Baik.
di setengah-tengah negara mereka menjadikan kaum wanita sebagai barang dagangan yang boleh dijadikan taruhan di dalam perjudian. Anak-anak perempuan ditanam begitu sahaja kerana takutkan sialan kepapaan. Perbuatan ini menjadi amalan hidup orang Arab, yakni Arab jahiliyah. Malah segala yang berlaku dari perbuatan buruk itu dianggap benar oleh masyarakat. Jadi kata pengarang rahimahullah lagi, bukan takat ekonomi saja teruk, tetapi dari sudut moral akhlak mereka pada zaman itu pun adalah moral dan akhlak yang tidak baik. Antaranya orang perempuan dijadikan barang dagangan. Orang perempuan ni boleh jadi barang dagangan. Misalan zaman kita lah ni ada lagi mak rempit dia race motor. Ni bukan di Malaysia, ni cerita Zimbabwe. Malaysia tak ada. Dia race motor. Dia ada markah. Dia ada markah. Istilah dia panggil swag, tukar. Geng muda lah duk swag motor dengan handphone ni. Takak tu bongkar kemas dah. Nah, kawan ni beli handphone iPhone 12 ke macam apa tau. Kawan ni baru beli 125 ZR. Oh, kemah. Nah, tengok harga lebih kurang. Dia kata kita swap sah 2 bulan. Swap ni makna apa? Kawan ni bagi motor dia guna, kawan ni bagi handphone dia guna. Okey lagi takak tu. Tapi ada law ni maklum yang dilakukan oleh orang barat, bahkan dilakukan juga oleh sebahagian. Nak kata kecil pun tak tahu, nak kata besar pun tak tahu. Ada. Benda ni ada. Dia swap markah dia. Swap markah tu kita tukar. I feel you punya markah, you feel I punya markah. Nah, you boleh rasa sikit, I boleh rasa sikit. Kongsi. Sharing is caring. Habis orang itu lumba punya lumba. Siapa yang menang? Kawan A dengan kawan B. Okey, lumba. Siapa menang? Kita kena bagi awet dia. Menang tengok B menang, A kalau. A kena bagi markah kat B tadi. Depa buat apa? Depa buat kerja depa. Tak payah duk buat lah kerja apa. Adalah kerja depa. Buat kerja satu malam, dia boleh merasa apa habis kurang. Esok pagi dia tak boleh. Apa dia ni? Perjudian. Siapa kalah bagi markah. Hak ni duk buat zaman lah. Zaman dulu pun buat dah. Maka hak duk buat lah ni adalah sama dengan amalan orang-orang yang terdahulu yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak perempuan ditanam hidup-hidup kerana mengikut pegangan orang Arab jahiliah. Siapa yang mengandung dalam perut dia ada baby perempuan, maka ni semua semua. Orang Penang kata ni semua surma, tak boleh pakai mah. Siapa yang baby dalam perut dia orang ataupun baby perempuan, maka hak ni celaka. Budak perempuan ni bawa celaka, maka mereka akan tanam baby tersebut hidup. Dilakukan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dia tanam anak perempuan dia maklum. Nah, zaman lah ni tanam anak tak, bukan takat tanam, dia flash buh dalam lubang jamban, flash terus jahat lagi pada hak ada dulu ni. Nah, zaman lah ni bukan takat hak perempuan saja bunuh, hak jantan pun dia bunuh. Nah, hak di negara Arab ke apa, hak baru ni tu satu orang mak haji nak motor ni. Dia pakai tudung juga, pakai jubah apa semua cantik bagus apa semua. Dia jalan atas jis, dia jalan atas titi ke apa tak tahu jambatan, dia tolak anak dia jatuh dalam laut. Apa pasal? Wallahu a'lam. Katanya dia stres, laki dia cerai dia, wallahu a'lam. Tapi nak abang kata apa? Hak dulu punya kerja, lah ni pun orang buat juga. Lah ni pun orang buat juga. Jadi bila mana Sayyidina Umar masuk Islam, dia satu hari dia duduk renyih, dia duduk teriak, dia renyih, dia teriak, dia renyih, dia teriak. Sahabat pun tanya, wahai Umar Al-Khattab, pasal apa yang hang ni duduk renyih, teriak. Maka kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, aku teriak pasal aku teringat kejahatan yang aku buat sebelum masuk Islam. Aku bunuh anak perempuan aku hidup. Aku duk dengar lagi suara dia. Duk dengar lagi suara anak aku duk panggil
panggil ayah, ayah, daddy, daddy. Orang tu orang tanduk panggil papa, papa. Orang tanduk panggil papa. Nah, orang Arab panggil ayah, tanduk panggil papa. Zimbabwe panggil tak tahu apa. Teriak kes tu pasal apa ya hang gelak? Kata si Nomad, aku mau tak gelak lagu mana dia kata. Aku buat satu benda hak paling bodoh dalam hidup aku. Apa dia? Aku buat tok pekong aku buat berhala sembahan aku, lepas tu aku sembah dia. Dah lah aku buat, aku sembah, aku doa dia tak makbul, aku pulih buang telinga dia, makan pergi sebelah. Lah geri cerah Tuhan dia, hak dia buat tu duduk dalam badan dia. Dia kata bodoh peit sungguh, dia kata. Orang baling kata gitulah. Bodoh peit sungguh. Aku yang buat, aku sembah, aku minta, dia tak bagi, aku marah kat dia pula. Maka sebab tu aku gelak, aku teriak. Baik, keadaan dunia seperti yang berlaku itu menggambarkan sesungguhnya dhamir. Dhamir datang pari. Kita ngaji bahasa Arab adalah dhamir. Dhamir makna apa? Ganti nama. Tang ni maksud ganti nama ke? Tak. Makna dhamir tang ni dia panggil apa? Dia kata apa? Sesungguhnya dhamir kemanusiaan memohon pertolongan. Makna apa dhamir tu maklum? Makna dhamir tang ni mudah kita faham. Sesungguhnya hati kecil manusia. Itu maksud dia. Sesungguhnya insting manusia. Mui payah nak bang. Sesungguhnya bisikan hati kecil manusia. Bila manusia hidup pada zaman kegelapan, orang buat jahat, minum arak, berzina dan sebagainya, pada ketika itu fitrah manusia hang jahatlah tara manapun, isi hati kecil dia akan main satu perasaan, kalaulah ada orang boleh tolong kita. Dia main lagu tu. Kalaulah ada orang boleh tolong selamatkan kita, kalau ada orang yang boleh keluarkan kita daripada suasana hidup yang tak baik kepada suasana hidup yang lebih baik, kan bagus. Masuk dhamir mana apa? Isi hati. Hak dalam ni duk terlintas, kalaulah ada orang tolong aku. Tu maksud dhamir di sini. Jadi sesungguhnya keinginan dalaman hati kemanusiaan memohon penyelamat, yakni bila mana manusia hidup ketika tu dalam keadaan kegelapan, manusia yang Allah Ta'ala cipta ni isi hati dia akan terlintas, kalaulah ada orang boleh bimbing kita, boleh tolong kita, boleh bawa kita daripada jalan yang tak baik kepada jalan yang baik. Sebab itu kata ulama, manusia pada hakikatnya bencikan kepada kemungkaran, keburukan, dan sukakan kepada perkara-perkara yang baik-baik. Ini fitrah dia. Hang Islam, hang tak Islam sama saja. Orang yang tak baik, perompak lah kita kata, dia duk rompak rumah orang, tu jelah. Tapi kalau kita tanya dia betul-betul duk panggil dah sembang di kedai kopi ke apa, ni aku nak tanya hang ni, hang suka tak kalau orang duk main pecah rumah hang? Dia pun tak suka. Tapi pasal apa dia buat juga benda tu? Ulama kata adalah disebabkan hasutan iblis, hasutan syaitan, laknatullah alaihim ajma'in. Sebab tu saja, tak ada sebab yang lain. Bahkan ulama kata ada dua benda besar yang duk ganggu kita daripada nak jadi orang baik. Yang pertama asyahwatu, yang kedua ad-dunya. Yang pertama syahwat, yang kedua dunia. Syahwat, innan nafsa la'ammaratun bisu'. Sesungguhnya nafsu itu, syahwat itu mengajak kepada perkara-perkara yang buruk. Nafsu, syahwat tak baik. Dunia pun sama juga, disebabkan dunia dia meninggalkan akhirat. Pada adatnya zahir mata kata dunia kata untung, agama kata rugi. Dunia kata untung, agama kata rugi. Tapi
pada hakikat yang sebenar, yang nampak rugi itulah adalah keuntungan. Kalau dia nampak sebalik tu. Tapi kalau dia nampak hak zahir, dia akan kata, kalaulah aku tak bagi rasuah dekat depa ni, projek ni terlepas 300 juta misalnya. Dia boleh untung berapa puluh juta dalam projek tu. Tapi kalau dia tak bagi rasuah, terlepas 300 juta punya projek. Barangkali dia akan dapat untung 50 juta kita kata. Maka zahir dia akan nampak, kalau aku tak bagi rasuah, aku tak dapat untung. Kalau aku bagi rasuah, boleh untung. Maka kalau nampak yang akhirat, dia takkan terlibat dengan benda tu. Kalau dia tak nampak akhirat, maka dia akan buat benda-benda yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiada penyelamat melainkan dari Tuhan pencipta alam, yakni Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang maha mengetahui segala sesuatu. Allah maha mengetahui segala sesuatu. Ni juga dibahas dalam ilmu falsafah. Dalam ilmu falsafah Yunani. Ni di antara falsafah yang awal ada di atas muka bumi. Sebelum falsafah Yunani ada tamadun lain, tamadun Mesir dan sebagainya, lebih awal daripada tamadun Greek ataupun tamadun Yunani. Mengikut ahli falsafah Yunani ataupun ahli falsafah barat, Aristotle ataupun Aristo, Aflatun dan sebagainya, mereka mengatakan Allah Subhanahu wa taala Tuhan hanyalah mengetahui ma'rifatul kulliyat, tahu secara umum sahaja. Tahu umum saja. Tapi Allah Ta'ala tak tahu secara juz'iyat, secara pecahan-pecahan. Makna dia lagu nak? Makna dia lagu ni. Contoh. Hari ni hari Isnin. Allah Ta'ala tahu dah hari Isnin? Okey, tahu. Okey, depa akui Allah Ta'ala tahu hari Isnin. Tapi apa yang berlaku pada hari Isnin tu, apa yang nak jadi, Allah Ta'ala tak tahu hari apa nak jadi. Bila berlaku, baru Allah tahu. Berat nanang. Maksud dia apa? Contoh bagi mudah faham. Hari ni hari Isnin. Allah Ta'ala tahu hari Isnin? Tahu. Esok Selasa tahu. Lusa Rabu, Tula Khamis, Tungin terbalik Allah Ta'ala tahu hari Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis. Ulang. Tapi kalau kita tanya mereka, Allah Ta'ala tahu dah hari Isnin nanti nak jadi apa? Tak tahu. Kena tunggu jadi dulu baru dia tahu. Penat. Ini mengikut falsafah Yunani. Adapun kita orang Islam tidak beriktikad sedemikian rupa, kerana Allah Subhanahu wa taala mengetahui secara kulliyat, keseluruhan, wa juz'iyat, dan apa-apa sahaja yang berlaku semua di dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhu Allah. Wahai Muhammad, beritahu kepada umat manusia, walaupun mereka menyembunyikan apa fi sudurihim, dalam dada mereka, dalam diri mereka ada simpan benda, ada simpan niat, ada simpan perangai, ataupun ada simpan hajat apa-apa ke, Allah Ta'ala tahu. Bukan takat hak dalam hati, hak zahir pun Allah Ta'ala tahu belaka. Baik. Dan Tuhan yang mengutuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai cahaya kepada zamannya, maka kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah tepat dengan tujuan tersebut. Tujuan apa? Tujuan mengajak manusia daripada kegelapan menuju kepada cahaya hidayah Allah Subhanahu wa taala. Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira. Wahai Muhammad, kami utuskan kamu kepada umat manusia basyiran wa nadhira, sebagai pemberi berita gembira kepada orang-orang makhluk yang taat, wa nadhira, dan peringatan ancaman azab kepada makhluk yang derhaka kepada Tuhannya. Wa ma arsalnaka
Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas. Wahai manusia, wahai Muhammad, kami utuskan kamu kepada apa? Kaffatan linnas, kepada sekalian manusia. Baik, impun apa ni tuan-tuan? Kami utuskan kamu kepada sekalian manusia. Bila kata sekalian manusia ini tuan-tuan, menunjukkan bahawasanya Nabi Muhammad tidak diutuskan kepada orang Arab sahaja, tak diutuskan kepada orang Melayu sahaja, tak diutuskan kepada bangsa-bangsa kulit warna yang tertentu sahaja, tetapi kaffatan linnas, keseluruhan manusia yang ada di akhir zaman. Hang Melayu ke, hang Cina ke, hang India ke, hang Islam ke, hang Kristian ke, hang Bahai ke, hang Buddha ke, hang apa agama kepercayaan sekalipun, maka Muhammad sallallahu alaihi wasallam tugas dia menyampaikan risalah dakwah, menyampaikan risalah tauhid kepada semua manusia yang ada pada ketika ini. Sebab itu umat Muhammad ada dua jenis umat. Yang pertama ummatul ijabah, yang kedua ummatul da'wah. Ummatul ijabah, siapa ummatul ijabah? Yakni mereka-mereka yang beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni orang Islam. Kita lah ummatul ijabah. Dan umat yang kedua dia ummatud da'wah, umat yang kena sampaikan dakwah kepada mereka, yakni orang bukan Islam. Nabi Muhammad diutuskan kepada ummatul ijabah dan diutuskan kepada ummatud da'wah. Kepada orang Islam, Nabi ajak kita satu. Kepada orang bukan Islam pun Nabi ajak tanda-tanda kewujudan Allah, tanda-tanda kebenaran Islam dan sebagainya. Maka kedua kelompok ini menerima dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi di sana ada satu kelompok yang mengatakan kita tak perlu kepada Rasulullah, tak perlu kepada utusan Allah. Di antaranya mereka daripada kalangan Mu'tazilah mengatakan tak perlu dah, Nabi-Nabi duk main cerita apa, tak payah duk main pun tak apa lah. Pasal apa? Kerana Mu'tazilah mereka punya mazhab mereka lebih mementingkan akal terlebih dahulu, walaupun akal itu bercanggah dengan Quran, bercanggah dengan hadis, bercanggah dengan kepala otak mereka sekalipun. Hak penting akal dulu nombor satu. Ni Mu'tazilah. Maka Mu'tazilah mengatakan tak perlu diutuskan Rasul kerana Allah bagi akal. Apa fungsi akal? Fungsi akal adalah membezakan yang mana baik, yang mana buruk, yang mana elok, yang mana tak elok, yang mana orang suka, yang mana orang tak suka. Dah samalah macam Rasulullah pun dia mai hantar, Allah Taala hantar dia tolong ajak kat kita, yang ni baik, yang ni tak baik, yang ni boleh, yang ni tak boleh. Baik-baik bagi akal saja. Nabi tak payah hantar dah. Kan senang. Ni Mu'tazilah, dia guna kepala otak dia. Tetapi adakah semua benda yang kita lalui pada hari ini boleh kita gunakan akal semata-mata nak mencapai ma'rifah, nak mencapai pengenalan yang sebenar-benarnya? Tak, perlukan kepada Rasul. Sebab itu kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala dalam membincangkan bab ni, Al-Imam Al-Ghazali, Imam Ibn Sina dan falsafah-falsafah Islam yang lain yang menolak dakwaan mereka-mereka yang terkesan dengan pemikiran falsafah Yunaniyah yang ada pada zaman ketika dahulu. Apa dia? Antaranya kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, dia kata apa? Antaranya dia kata apa? Ada benda yang boleh difikirkan dalam otak, dalam pemikiran akal kita. Ada benda kita boleh fikir. Contohnya kita nak buat satu benda, jalankan eksperimen, misalnya at-tajribah, buat eksperimen, oh okey boleh dapat dah. Tapi ada benda yang tak boleh kita guna eksperimen, masuk dalam lab, oh kita tahu kiamat nak jadi, tak tahu kiamat nak jadi bila pun tak tahu.
Nampak tak? Benda-benda ghaibiyat, benda-benda sam'iyat, dosa pahala, tak ada lagi satu profesor yang dia buat satu eksperimen, dalam buku dia, siapa yang buat sembahyang sekian-sekian, pahala dia 27 kali ganda, sama berat 27 kilo. Tak ada profesor gila ya dia buat tu. Pasal dosa pahala ni benda abstrak yang tak boleh nampak, yang hanya duduk dalam hati. Hang buat, hang yakin Allah bagi. Dia nak bagi 27 ke, dia nak bagi 270 ke, dia nak bagi 2700 ke, dia nak bagi 27,000 ke, dia nak bagi 2.7 juta ke, dia nak bagi 2.7 bilion ke, lantak pi ke Allah Ta'ala. Tu kerja dia. Maka benda-benda yang ghaibiyah kita tak boleh guna kepala otak kita. Siapa yang tolong habaq mai? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi Muhammad yang abaq kat kita. Sebelum keluar dajjal apa jadi? Ni orang duk kata apa ni? Orang duk kata ni COVID ni semua ni adalah apa? Adalah fitnah dajjal. Tak betul tuan-tuan. Dajjal pun tak terbit mai lagi. Macam mana dia boleh kata COVID-19 fitnah Dajjal, padahal Dajjal belum dizahirkan oleh Allah? Ada tak Dajjal? Ada. Di mana? Tak tahu. Wallahu alam lah. Dalam hadis ada sebut dah ada Dajjal, tapi dah zahir ke atas muka bumi. Maklum ada tak pernah jumpa Dajjal ke Aman Sentral ke apa? Biasa jumpa tak? Kod biasa jumpa? Tak biasa jumpa. Tak biasa jumpa main kod mana fitnah Dajjal. Faham tak dok? Oh, keluarlah macam-macam pendapat. Mufti ikut WHO. WHO Freemason mengagungkan Dajjal. 911. Satu Malaysia mufti ikut Dajjal. La ilaha illallah. Hang tu Dajjal sebenarnya. Hang tak mau mengaji pun, Quran hang tak baca pun, duk kata mufti Dajjal. Siapa yang Dajjal? Nah, dia ingat nak buat keluar fatwa senang-senang ke tuan-tuan? Nah, nak buat keluar fatwa ni bukan benda bukan benda tengok kat Facebook haram. Ada lagu tu lagu tu kan tak ada mengaji, semua jadi mufti belaka. Saya mufti, ayah mufti. Tiap-tiap hari keluar fatwa baru. Kawan ni kata rokok halal, kawan ni kata rokok harus, kawan ni kata rokok sunat, kawan ni kata nak isap tak apa, tak isap tak apa. Pasal apa? Tak gaduh mengaji, kok suka. Senang banyaklah lagu tu. Nampak tak? Kenapa hanggil molek? Serupa orang main duk abang kat kita lah. Ni nak bagi faham ni. Nak bagi faham kata apa maklum? Nak bagi faham kata jangan duk baca kod Facebook tak tanya orang hak patut tanya. Ni Freemason. Ya, Freemason tu memang ada. Kita duk mengaji pun memang ada. Pok ni memang mengagung-agungkan Dajjal. Sebab tu nombor dia 911. 911. Tuan-tuan tengoklah, tuan-tuan macam-macam lah hak depa buat. Tak nafi, tapi orang beriman. Kalau pok ni buat perancangan pun Allah Ta'ala kata tak jadi ya. Walaupun Freemason bapak kepada Freemason buat kali pun tak jadi. Pasal Allah Maha berkuasa. Balik pikir tu. Ni duduk kalau Freemason buat bos semua hang mayang pun tak. Ni Freemason mah hang Quran pun tak baca. Siapa hak teruk Freemason ni buat gak kerja dia. Hang orang Islam kena baca Quran, banyak zikir. Ni duduk kalau hak Freemason. Biar pikir dia. Biar pikir dia lah. Sebab itu muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, serupa contoh dia budak muda mahbak kat kita. Contoh. Dia kata payah ada bini. Orang perempuan ni payah kalau ada bini dia tak. Nak keluar, nak pi tang mana tu? Nak pi mana ni? Ni balik lewat pi mana ni? Nak pi makan dengan siapa ni? Nak keluar balik pi tang mana tu? Pi makan dengan siapa tu? Pasal apa balik sangat lewat sangat tu? Dia kata payahlah nikah ni. Kita pun tanya dia, nikah dah tak nikah lagi? Hang tak nikah lagi macam mana? Hang tahu dah kata payah. Rupa Dajjal ni. Dia dua habaq kata ni Dajjal keluar mai pompang. Dajjal memang keluar mai, tapi dia tak keluar mai lagi. Macam mana boleh kaitkan apa hadut jadilah ni fitnah Dajjal? Dah fitnah Dajjal teruk lagi pada COVID ni.
Fitnah Dajjal teruk lagi daripada Covid. Apa dia? Antaranya dia bawa main syurga sebelah, neraka sebelah. Teruk lagi teruk lagi. Hak ni tak ada ubat dah ni maklum ni. Hak Dajjal nak main ni tak ada ubat dah. Hang panggil dah siapa? WHO pun pungah lari balik gitu ya. Nak habak apa? Nak habak kata jangan duk guna kepala otak kita hak tak apa nak sampai pada bab hak tak patut kita fikir. Orang kata mayang sudah. Orang kata rapat sah. Tak payah rapat. Ni keluar main pula ni macam-macam. Pasal apa tak ikut sunnah Nabi patut rapat. Dulu hang duk telan rokok 3-4 kotak hang tak tanya pula hadis sahih mana hang ambil. Bukan masjid ni lah. Bukan masjid ni, tempat lain tu, belah Argentina. Cerita ni belah Argentina. Nak pergi faham. Pasal telajak sangat lebih pada mufti payah. Dia bawa keluar fatwa kepala otak dia seorang ya. Sedangkan mufti nak bawa keluar macam-macam tu. Tokoh duk ada tok-tok guru pakar usul fiqh, pakar. Kita tak pakar. Kita seorang kita ya. Panggil nak maklum. Rupa marah ke maklum pun duk ikut hak depa juga ke guna ke. Tu dia ikut hak jenis merapum merepek dia tu dia ikut. Hak jadi ni mudah faham, bala semua senang. Bala macam-macam bala. Jangan duk nampak bala hak orang jahat buat, pemimpin zalim buat. Hak tu duk nampak dah. Tengok hak kita buat apa dia. Kita lah sama-sama kita dengan bini kita dengan laki kita dengan anak kita dengan mak pak kita dengan jiran kita, semayang kita, zikir kita, tempat kerja kita. Mau duk tengok hak tu dulu. Jangan nampak hak besar tapi lupa kita juga buat benda yang sama. Boleh tak kata melong dia cengeng ni pasal suara tak ada. Dia slow, suara dia tak keluar. Dia suara dia tak keluar. Baik, 6 tahun dah khatam kita dah betul tu. Dan kata pengarang rahimahullahu taala, maka kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah tepat dengan tujuan tersebut. Tujuan apa? Tujuan tadi balik pada hak awal. Sesungguhnya dhamir yakni kemahuan isi hati, bisikan hati kecil manusia nakkan kepada penyelamat. Itu jawapan dia. Ajaran yang dibawa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam adalah memenuhi tuntutan manusia di akhir zaman. Baik, kita baca sikit kita tolong. Lepas tengah tu kita berhenti ya. Nabi Muhammad Nabi akhir zaman. Bila habaq Nabi akhir zaman, faham dah tak ada dah Nabi selepas Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada dah. Mana nak tahu esok keluar kopi kok market bilion dia kata saya Nabi. Penin. Ada juga hak ikut tu pun. Ada juga taraduk abak tu ikut juga. Ayah pin tu ada orang ikut. Alung. Ada ayah pin orang ikut. Bini dia ramai. 14 orang bah. Tak segak mana apa ayah pin tu. Tapi ramai kenal kat dia. Maknanya apa? Kenal tak kenal ni bukan duk tang muka, duk tang hati. Ada hak muka lagu kena belah lori bini 4. Sudah, masya kita lah kata muka tak tegak. Tapi Allah Ta'ala hakikatnya memang cantik. Kita manusia kan suka duk kata lagu tu. Orang tu tak segak, dia seorang lah segak. Kan? Jadi dia nak habak kata segak tak segak ni bukan duk nombor 1. Orang tu berkenan kat seorang-seorang. Bini dia ramai. Ayah pin ni mereka duk melawak lah tuan-tuan. Tuan-tuan perasan lah. Ayah pin ni walaupun dia tak ada nombor majoriti mudah, ada kerajaan ayah pin ni. Tuan-tuan macam tak lambat faham ya. Faham tak orang? Maklum hatu syok. Ayah pin ni dia tak ada nombor. Dia tak pernah jumpa yang di Pertuan Agong siapa-siapa mana raja pun dia tak pernah jumpa. Saya telah dapat undi ataupun majoriti mudah daripada ahli parlimen. Dia tak pernah habaq berapa angka. Nama pun dia tak pernah buat. Press conference tak pernah. Tapi ada kerajaan langit. Dia punya lah. Ni ayah pin ni. Tapi sebaliknya pun ada juga. Faham tak faham sudah. Tuan-tuan jangan buat cari pasal.
Orang melawak, orang melawak betul tak belum? Betul tak? Betul tak? Pak Long Hengguk tu kira kemah. Tak apa, mereka panggil kita pergi doa, jangan risau. Contoh. Tapi lagu tu lah betulnya. Ni kata ayah bin. Tak tahulah tuan-tuan ni. Mudah-mudahan Allah ampun dosa dia. Amin ya rabbal alamin. Baik. Telah tersebar berita di kalangan ahli kitab. Ahli kitab datang apa pula Ustaz? Oh, kitab apa ni? Kitab fiqh ke apa? Ulama tafsir kata ahlul kitab adalah mereka-mereka yang diberikan alkitab, yakni kitab-kitab samawi, termasuk golongan Yahudi dan juga Nasrani. Siapa? Mereka yang Allah berikan kitab Taurat dan juga Injil, maka mereka ini ahlul kitab. Termasuklah kita pun ahlul kitab, pasal Allah bagi Al-Quran kat kita. Hampirnya zaman kelahiran Nabi terakhir di dalam kitab-kitab yang diwahyukan kepada nabi-nabi mereka. Perkara ini dinyatakan juga oleh Al-Quran di dalam firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Waqtara Musa qaumahu 70 rajulan limiqatina. فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يوقنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وبينهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون صدق الله العظيم سورة الأعراف ayat 155-157. Dan Musa alaihi salam, Nabi Musa telah memilih 70 orang dari kaumnya untuk memohon taubat pada waktu yang telah kami tentukan. Maka ketika mereka digoncang oleh gempa yang kuat, Musa alaihi salam berkata, ya Tuhanku, kalau engkau kehendaki tentulah engkau telah binasakan mereka dan aku sejak dahulu lagi. Apakah engkau membinasakan kami kerana perbuatan orang-orang yang bodoh di kalangan kami? Itu hanyalah ujian dari engkau. Engkau sesatkan dengan ujian itu akan siapa yang engkau kehendaki. Ayat ni juga dalil bahawasanya ada ujian yang Allah bagi pada manusia adalah tujuan menyesatkan dia, dan ada ujian yang Allah Ta'ala bagi dengan tujuan nak bagi hidayah dan nak menguatkan iman dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Engkaulah yang memimpin kami, maka ampunilah kami dan rahmatilah kami, dan engkaulah sebaik-baik yang memberi keampunan.
dan tuliskanlah untuk kami kebaikan di dunia ini dan di akhirat. Sesungguhnya kami kembali kepada engkau. Siapa mereka ni? Bani Israel yang melanggar perintah Allah, perintah Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Inna hudna ilaik. Maka daripada ayat inna hudna ilaik, para ulama mengatakan ini di antara salah satu dalil yang mengatakan bahawasanya asal usul kalimah Yahudi. Yahudi itu Bani Israel lah. Idin inna hudna. Yahudi maksud dia ay ar-ruju'. Hudna ay ar-ruju'. Makna apa? Ruju' yakni kembali, bertaubat semula kepada Allah Subhanahu wa taala. Yahudi maksud apa? Yahudi pun maksud sama lah, ruju' kembali kepada Allah. Baik. Dan katanya lagi firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah berfirman, siksaku akan kutimpakan ke atas sesiapa yang aku kehendaki dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Maka akan aku tetapkan rahmatku kepada sesiapa yang bertakwa, yang menunaikan zakat dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami, yaitu orang yang mengikut Rasul Nabi yang ummi. Ummi tadi tak pandai baca, tak pandai menulis. Walaupun ada di sana, kalau tak silap kata Al-Imam Suyuti rahimahullahu ta'ala, dia kata selepas daripada Nabi dapat wahyu daripada Allah, ketika itu terangkat sifat ummi, sifat tak pandai baca, tak pandai menulis. Tetapi kebanyakan jumhur para ulama mengatakan sifat ummi Rasulullah SAW adalah sehinggalah kewafatan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Mereka dapati namanya, nama siapa? Nama Nabi Muhammad tu lah, tulis di dalam Taurat dan juga Injil yang ada di sisi mereka. Taurat, Injil tadi hak asal punya, yang bukan diseleweng. Yang bukan diseleweng. Ulama kata dalam Taurat, Injil tak sebut nama Muhammad, tapi disebut dengan Ahmad, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar, dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk, dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Yakni dalam surah At-Taubah Allah Ta'ala kata, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum, azizun 'alaihi ma 'anittum harisun bil mu'minina raufur rahim. Itu dalil daripada ayat ni, yakni Nabi Muhammad mengambil berat, mengambil kisah, sehingga kan apa yang dihajakkan oleh umat baginda, walaupun Nabi terpaksa susah, maka Nabi akan bersusah payah. Kerana apa? Nak mengeluarkan umat manusia daripada belenggu kesusahan dunia dan akhirat. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, nya siapa? Nya Nabi Muhammad, memuliakannya. Nya siapa? Nya Nabi Muhammad. Nya tu balik pada Nabi Muhammad lah tu. Memuliakan Nabi Muhammad. Apa-apa yang ada hubung kait dengan Nabi Muhammad mulia belaka. Al-Quran mulia tak? Mulia. Sabit dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa-apa hak sabit dengan Nabi mulia. Bukan Nabi sabit dengan benda, Nabi jadi mulia. Tak. Apa saja yang sabit Rasulullah padanya mulia. Makkah mulia, Taif mulia, Madinah mulia, Ummu Aiman mulia, sahabat mulia, semua mulia pasal sabit dengan Nabi. Hatta kasut Nabi pun mulia. Orang duk cara nikah capal kan. Saya antara orang hak tak apa nak setuju pakai topi capal untuk agamawan. Faham ke mulai tu? Saya pun pakai capal. Tu dia tu pisang gerabak dengan atas kepala. Kan? Tapi patutnya hak pakai topi ni orang awam. Faham ke mulai tu? Orang
awam. Bukan ustaz hak duk ngajak pakai topi. Sehari habaq pula kata Ustaz Eman tu kata topi haram. Tak nak kata topi haram. Yang haram balas topi kawan baru haram. Pagi molek tu. Dah. Nak pakai gamak capal pakai lah. Nak buh gamak apa pun buh lah. Tak mau buh gamak capal. Nak buh tulis Adidas atas kepala buh lah. Kan jadi masalah apa pun. Harus pakai topi. Walaupun zaman dulu hukumnya haram yang ulama sebut kerana banyak kerana. Zaman tu sama, dulu-dulu. Tetapi hukum memakai topi adalah mutaghayyir, berubah mengikut zaman. Jadi ulama kata harus. Baik, haruskah pakai? Harus. Tetapi orang yang ngaji agama, ngaji pondok, ngaji madrasah, budak tahfiz, ustaz ke, siapa-siapa ke, tak berapa nak sesuai pakai. Malam ni saya main pakai kek guna. Okey bah. Sunnah Nabi bah. Oh dia, tak ada sunnah Nabi nak pakai topi, topi perang ada lah. Nah, kalau nak ikut hak Nabi pakai topi perang. Malam ni semua pakai topi besi semua, mai-mai awak. Kami nak ikut Nabi. Baru simple. Tapi takat duk buah capal tang topi saja, mayang buah hang dak, selawat buah hang dak, apa benda buah hang tak buat, hang pakai seluar pendek kaki panjang, bini hang pakai baju ketat, sayang ke Nabi ke apa? Kalau gitu Abu Lahab pun sayang ke Nabi. Nah, Abu Lahab pun sayang ke Nabi tapi tak ikut ajaran Nabi. Lebih kurang lah. Nah, jadi nak pakai lambang capal, pakailah. Tak jadi masalah apa. Lepas ni nak buh stiker dia kata kan, buh, tak ada masalah. Tapi jangan duk ralik dengan topi capal sampai hang tak mengaji. Tak ada siapa suruh pun. Nah, tak ada siapa suruh. Walaupun memang ada kemujaraban. Ada fadilat, ada keberkatan daripada capal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada disebut dalam kitab-kitab hadis, antaranya Al-Imam Yusuf bin Ismail An-Nabhani dalam kitab dia Wasailul Wusul ila Syama'il Rasul, pada bab menyatakan kelebihan capal Rasulullah. Ada zaman dulu-dulu, ulama dulu-dulu, antaranya mengadu, isteri dia mengadu kat dia. Mengadu apa? Abang cik sakit perut dia sakit. Maka si suami tadi ni bawalah lakaran gambar capal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diletakkan di atas perut si isteri, berdoa, wahai Allah, mudah-mudahan dengan keberkatan pemilik lakaran capal ini, ni lakaran capal ini Rasulullah lah, makna dia dengan keberkatan Rasulullah kau sembuhkan penyakit ataupun sakit perut bini aku, izin Allah sembuh, izin Allah sembuh. Tapi kita pun kena ada retiak juga. Aksiden kepala nak putih, lepas tu selawat, ya Allah kau bagilah tengkok dia sambung balik. Kat doktor pun hang tak bawa pi, klinik pun hang tak bawa pi, ambulans pun hang tak bawa pi. Adat kata selamat malam. Faham tak ni? Kena ada pro and con. Nak pakai ada, pakai, dipersilakan. Tak jadi masalah. Tapi orang agamawan, ustaz-ustaz, jangan duk gatai nak pakai. Bukan haram. Hilang fiqah, kemuliaan ahli ilmu. Faham tak ni? Contoh. Semalam Ustaz Helmi Syafi'i tu malam ni Ustaz Helmi di Pelaga Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bayang Ustaz Helmi mai mengajak kitab apa Baqarah. Kitab Baqarah mai buh kek bagus simple nya. Qala al-musannif rahimahullah. Allah ketuk dai kita. Biar betul tak ni? Tu ya, tak kena. Sebab apa? Pakaian ahli ilmu ada pakaian dia.
Polis ada pakaian dia. Mana ada polis kok kalau ustaz pakai jubah, walaupun sunnah Nabi pakai jubah tu. Betul tak? Jadi faham bagi molek tang tu kena jaga siqah kemuliaan ahli ilmu. Mengagung memuliakan capal Rasulullah dipersilakan, tak haram, bahkan dituntut oleh syarak. Tapi jangan lebih sangat, takut ada orang yang tak faham secara basic asasnya, dia menganggapkan pakai topi itu seolah-olah dah jadi macam wajib dah. Tak pakai topi tu kira tak sayang Nabi ya. Oh, berat gitu. Mayang malam tak mayang pun. Duha tak bayang pun. Selawat tak apa, dia kata ada capal lah atas kepala, kira syurga lah. Mayang tak gaduh dah, kira pakai hak capal tu yang tak boleh. Kalau tidak buat apa, ulama karang kitab banyak-banyak ajak kita, kitab fiqh tak gaduh tulis dah lah. Kan ulama dulu kira pakai kan capal terus pi gitu ya. Jadi faham ge molek. Kaedah itu bagi tepat muslimin muslimah yang dirahmati Allah. Yang terakhir menolong Nabi Muhammad dan mengikut cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya, yakni Al-Quran, yakni An-Nur, wattaba'un nura. Nur maksudnya cahaya. Salah satu daripada nama Al-Quran, mereka itulah orang-orang yang mendapat kemenangan dunia dan akhirat. Surah Al-A'raf ayat 155 157. Wallahu a'lam bissawab. Sambung pada bulan hadapan insya-Allah. Bulan hujung bulan ni tuan-tuan kuliah subuh, lepas tu khutbah saya tak main, habaq tiap-tiap khutbah saya tak main pasal saya ada program di Pulau Pinang. Habis subuh saya patah balik ke Tanjung belah Pulau Pinang no. Kita jumpa pula pada kuliah subuh lah kita baca. Lepas tu sambung pula pada bulan hadapan insya-Allah. Boleh tuan-tuan, tak apa ke tuan-tuan makah apa saya duk kata kat capal, tak kata kat capal, saya apa pakai capal, saya apa pakai capal, tapi bagi betul lah, bagi betul. Kaedah tu bagi betul. Lah ni kalau tak pakai capal kira habis ya. Ada agak geng-geng kuliah marah dia. Apa ustaz? Apa tinggal celapa. Ustaz ni tak boleh keras dengar. Kita bukan keras, kita habaq ke agamawan gitu. Ustaz hak duk mengajar ni jangan duk pulul dengar. Dia pun pulul lebih pada orang awam yang pakai topi ni. Patutnya hang sarung lah lebih paling kurang teh bala. Pasal tu guru kita duk ajar orang hak mengaji agama ni kalau lebih tak lekat atas kepala ni kira aib besar. Di Malaysia barangkali dah lah pasal biasa saja, tapi negara Arab telah lagi lah tak pakai doge apa pun tak apa. Tapi kalau orang hak betul-betul mengaji tadqiq sungguh-sungguh ikut hak tok guru duk habaq, dia nak lekang pada kepala dia tu lebih tu dia berat. Pasal apa? Tu izzah kemuliaan ahli ilmu. Nak buat gamak capal terus penuh atas kepala pun tak apa. Jadi hak tu kita nak kena habaq. Ni ustaz pakai baju ketat, la ilaha illallah, nak pergi berenang ke apa? Seluar pun ketat, seluar ketat. Kita duk ingatkan geng mak rempik seluar ketat. Ustaz pun seluar ketat juga. La ilaha illallah. Ni baru moden dia kata. Entah tak ikut zaman ni kata. Boleh kita pula dah kena marah. Jadi saya berlapang dada, kita hanya mengikut apa yang telah dipesan oleh guru-guru kita. Guru-guru kita, kita ulang banyak kali, guru-guru kita, supaya menjaga thiqah kemuliaan ahli ilmu. Walaupun kita sebenarnya bukan ahli ilmu, bukan ulama pun, tapi kita berpegang dengan satu syair mengatakan fatashabbahu illam takunu mithlahum fa inna tashabbuha bil kirami falahun. Kamu ikut orang-orang yang hebat, ahli ilmu, ikut pada ulama yang hebat. Walaupun kamu tak boleh nak jadi alim macam depa karang 80 beratus-ratus kitab, tetapi cukuplah dengan kamu mengikuti sebahagian kecil daripada apa yang ada pada mereka itu, sudah dikira
dikira berjaya. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala bukakan pintu hati kita, Allah lembutkan hati kita, Allah jinakkan nafsu kita yang liar ini dapat menerima apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya-Allah. Wallahu a'lam bis-shawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.